Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR Jawi dan Hot tahun 4 bersama saya Ustazah Ashikin. Okey, tajuk hari ini adalah kesinambungan tajuk minggu lepas dan hari ini Ustazah akan ulas secara detail tajuk tanda bacaan. Hari ini kita akan belajar fokus dua saja. Tanda noktah, tanda koma. Okey, kita lihat apa itu tanda noktah. Apa fungsi tanda noktah? Yang pertama, tanda berhenti digunakan pada akhir ayat yang sempurna. Contoh dia, ayah saya seorang guru, noktah. Zoo negara terletak di Hulu Kelang, noktah. Nama kucing saya Comel, noktah. Tiga-tiga ayat ini merupakan ayat yang sempurna dan perlu diakhiri dengan tanda noktah. Itu fungsi tanda noktah yang pertama. Yang keduanya, tanda noktah digunakan sebagai tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan atau syarikat. Kita tengok contoh. Jim, noktah, ba, noktah, alif, noktah. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tulis JBA atau Jabatan Bekalan Air. Yang kedua, Tamim, radio, televisyen, Malaysia dan banyak lagi contoh lain. Okey, tanda noktah yang ketiga digunakan tanda selepas nombor senarai. Okey, awak perasan tak kalau awak tulis nombor soalan, awak tulis 1, lepas tu tanda noktah. Itu kegunaan tanda noktah yang ketiga. Okey, yang pertama, yang contoh dia adalah kereta keluaran proton ialah yang pertama, noktah saga. Kedua, wajah. Okey? Okey, tajuk kedua adalah tanda koma. Kita lihat apa itu fungsi tanda koma. Tanda koma ada 5 fungsi. Okey, perhatikan satu-satu. Tanda koma yang pertama digunakan untuk memisahkan pembilangan dan pengulangan. Okey, dalam satu ayat banyak benda kita nak cerita. Contohnya, nama kawan saya Abu, koma. Ali, koma. Ahmad dan Hasan. Yang kedua, saya suka membaca buku cerita, koma. Cerpen, koma. Novel dan majalah. Okey, ingat fungsi dia yang pertama, memisahkan pembilangan dan pengulangan. Tanda koma yang kedua adalah untuk memisahkan ayat seru di hadapan kata induk. Kita lihat contoh. Wah, ada tanda koma baru sambung. Cantiknya rumah awak. Okey. Oh, tanda koma. Kamu rupanya. Ayat seru. Ada tanda seru ni, ayat seru. Tapi ada kegunaan tanda koma dalam ayat seru. Okey, baru kedua. Fungsi tanda koma yang ketiga adalah untuk memisahkan unsur kata dan frasa yang berturutan. Okey, contohnya, buah-buahan tempatan ialah duku, koma, durian, koma, rambutan dan langsat. Yang kedua, antara permainan tradisional adalah layang-layang, koma, wow, koma, gasing dan batu seremban. Okey, fungsi yang keempat adalah untuk memisahkan baris-baris pantun. Dalam pantun ada banyak rangkap kan? Baris pertama dipisahkan dengan tanda koma. Pisang masak di bawah belayar, koma. Masak sebiji di atas peti, koma. Hutang emas di bawah belayar, koma. Hutang budi di bawah mati. Boleh tengok contoh yang kedua tu. Okey, seterusnya tanda koma juga digunakan untuk memisahkan baris dalam alamat surat menyurat. Kita belajar tulis format surat kan? Macam tu. Mula-mula nama. Contoh, guru besar, koma. Bawah pula, sekolah agama Jengka 19, koma. Bandar Jengka, koma. Dan Pahang Darul Makmur. Okey, ada 5 fungsi tanda koma. Aktiviti, tolong tulis hari, tarikh dan tajuk tanda baca. Seperti contoh Ustazah buat sebelah ni. Okey. Arahan, tulis arahan soalan. Ada sebelah.
Okey, arahannya adalah senaraikan 3 fungsi tanda noktah dan 5 fungsi tanda koma berserta contoh ayat. Okey, murid-murid jangan risau. Ustazah ada buat satu contoh 3 fungsi tanda noktah. Salin je. Okey, semoga murid-murid diberi kefahaman untuk tajuk ini. Kalau tak faham boleh terus bertanya Ustazah. Okey. Ustazah menerangkan secara detail sebabnya Ustazah perasan dalam buku teks tahun lepas tak ada penerangan ni. Jadi payah nak buat latihan. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.